Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis kendiri 3.1i pada muka surat 69. Okey, mari kita mula. Sebelum kita mula dengan latihan ini, kita kena imbas kembali nota berkaitan. So, kita perlu hafal jadual seperti ini. Kita boleh gunakan ayat kreatif untuk hafal jadual ini. Contohnya yang ini, kita boleh katakan sebagai Pak Ali sakit. Apa kaitan dengan Pak Ali sakit? So, Pak itu mewakili huruf P pada perkataan penyataan. Ali mewakili huruf E. Dalam akas, Sa mewakili huruf S dalam songsangan dan Kit itu mewakili huruf K dalam kontrapositif. Lepas itu, macam mana nak tahu apakah keadaannya di belakang sini? So, untuk bahagian sini, kita katakan ia adalah benar. Yang ini, dia ada buat penafian, jadi kita kata tidak. So, ayat penuh untuk ingat yang ini, nota ini adalah Pak Ali sakit, benarkah tidak? Jadi yang dalam ini, kamu kena hafal sendiri jugalah macam mana susunan PQ tersebut ya, untuk semua ini. Soalan 1. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi setiap implikasi yang berikut. Soalan A. Jika X tambah 3 melebihi 2, maka X melebihi negatif 1. Perhatikan dalam ayat ini, X tambah 3 melebihi 2 ini sebenarnya adalah ayat P. Lepas itu, X melebihi negatif 1 ini adalah ayat Q. So, bila kita nak bina akas, perhatikan kedudukan P dengan Q akan terbalik. Maksudnya kita akan tulis Q dulu, P kemudian. Jadi jawapannya adalah jika Q, maksudnya jika X melebihi negatif 1, maka P. Maksudnya, maka X tambah 3 melebihi 2. Lihat jawapan. Jika X melebihi negatif 1, maka X tambah 3 melebihi 2. Ini adalah Q, ini adalah P. Okey, kalau kita nak buat songsangan, perhatikan dalam nota, kedudukan PQ masih sama. Cuma dia buat penafian di depan. Okey, maksudnya di sini kita kena buat penafian terhadap dua ayat ini. Tanda di sini adalah tanda lebih besar. So, penafian dia kita kena terbalikkan menjadi kurang ataupun sama dengan. Begitu juga dengan yang belakang ini. Kurang atau sama dengan. So, dia akan menjadi penafian terhadap P, penafian terhadap Q. Simak jawapan. Jawapan dia akan menjadi, jika X tambah 3 kurang atau sama dengan 2, maka X kurang atau sama dengan negatif 1. So, ini sebenarnya adalah penafian terhadap ayat P. Yang ini adalah penafian terhadap ayat Q. Bagaimana pula dengan kontrapositif? Kontrapositif dia akan terbalikkan segala-galanya. Tengok, kedudukan ayat PQ itu terbalik, lepas tu dia akan buat penafian kedua-duanya sekali. So, maksudnya, ayat belakang ini akan ditulis dahulu, kita buat penafian. So, sama dengan keadaan tadi, kita terbalikkan menjadi kurang atau sama dengan. Yang ni bila kita buat penafian, dia akan jadi kurang atau sama dengan. Oleh itu, jawapan dia, jika X kurang atau sama dengan negatif 1, maka X tambah 3 kurang atau sama dengan 2. So, perhatikan, yang ini adalah penafian terhadap ayat Q. Yang ini adalah penafian terhadap ayat P. Soalan B. Jika K tolak 3 darab K tambah 4 sama dengan sifar mempunyai dua punca berbeza, maka hasil tambah punca bagi K tolak 3 darab K tambah 4 sama dengan sifar ialah negatif 1. Di sini, ayat depan ini adalah ayat P. Ayat belakang ini adalah ayat Q.
Sekarang mari kita lihat akasnya. Ingat akas tadi, kita kena terbalikkan ayat Q dengan P. Maksudnya, kita tulis dulu ayat Q, lepas tu ayat P. So, jawapan dia, jika hasil tambah punca bagi K tolak 3 darab K tambah 4 sama dengan sifar ialah negatif 1, maka K tolak 3 darab K tambah 4 sama dengan sifar mempunyai dua punca berbeza. So, perhatikan, ayat depan ini dah tukar menjadi ayat Q. Ayat depan ini tukar menjadi ayat P. Okey, songsangan. Perhatikan nota tadi, untuk songsangan, kita kena kekalkan kedudukan P dengan Q. Tetapi, kita kena buat penafian di sini. Okey, so maksudnya, kita kena buat penafian pada ayat P dengan Q tanpa ubah kedudukan dia. So, di sini, kita kena tambahkan perkataan tidak, sebab kita buat penafian. Lepas itu, penafian ayat kedua. Penafian Q. Maka, kita tambahkan ini, bahagian ini ialah kita kena ubah menjadi perkataan tidak. Jadi jawapannya, jika K tolak 3 darab K tambah 4 sama sifar tidak mempunyai dua punca berbeza, maka hasil tambah punca bagi K tolak 3 darab K tambah 4 sama sifar bukan negatif 1. So, di sini jelas sekali, ayat pertama ini masih ayat P, tapi dia buat penafian. Lepas tu, ayat belakang ni adalah ayat Q, tetapi penafian telah dilakukan. Okey, kontrapositif. Lihat nota. Kontrapositif akan tukarkan segala-galanya. Kedudukan ayat P dengan Q akan terbalik, lepas tu akan dibuat penafian. Okey, so maksudnya di sini, kita kena tengok ayat Q dulu, kita buat penafian. So, sama seperti tadi, ialah ini kita ubah menjadi tidak. Lepas itu, kita sambung dengan penafian ayat P yang depan, di mana kita tambahkan perkataan tidak di sini. Oleh itu, jawapannya ialah, jika hasil tambah punca bagi K tolak 3 darab K tambah 4 sama dengan sifar bukan negatif 1, maka K tolak 3 darab K tambah 4 sama dengan sifar tidak mempunyai dua punca yang berbeza. Jadi, perhatikan di sini, ayat depan ini sebenarnya adalah ayat Q dan dibuat penafian. Ayat belakang ialah ayat P dan kita buat penafian. Soalan C. Jika ABCD ialah sebuah segi empat selari, maka AB selari dengan CD. Jadi di sini, ayat depan ini adalah ayat P. Ayat belakang ini adalah ayat Q. Okey, macam mana dengan akasnya? Tengok balik nota tadi. Kalau akas, kita hanya terbalikkan kedudukan ayat P dengan Q sahaja. Jadi, kita salin ayat Q dulu, lepas tu ayat P. Jawapannya, jika AB selari dengan CD, maka ABCD ialah sebuah segi empat selari. So, perhatikan, ayat depan ini adalah ayat Q. Ayat belakang ini adalah ayat P. Okey, kedua, songsangan. Lihat nota. Songsangan, kedudukan ayat masih sama, P di depan, Q di belakang. Tapi kita buat penafian. Jadi, maksudnya, kita buat penafian terhadap ayat P dahulu. Jadi, perkataan ialah ini kita ubah menjadi bukan. Lepas itu, penafian terhadap ayat Q. So, di sini kita kena tambahkan perkataan tidak. Jawapannya, jika ABCD bukan sebuah segi empat selari, maka AB tidak selari dengan CD. So, kita cek jawapan dia. ABCD bukan sebuah segi empat selari ini sebenarnya adalah masih ayat P. Tapi kita buat penafian. Lepas itu, ayat belakang ini sebenarnya adalah ayat Q. Tetapi penafian telah dilakukan. Kontrapositif. Kalau kontrapositif, lihat nota. Segala-galanya akan terbalik.
Kedudukan ayat terbalik, lepas tu kita akan buat penafian kedua-duanya. Jadi, rujuk soalan, kita kena buat penafian terhadap ayat Q dulu. Maksudnya kita tambahkan perkataan tidak di sini. Lepas itu buat penafian terhadap ayat P. Ubahkan perkataan ialah menjadi bukan. Jadi jawapannya, jika AB tidak selari dengan CD, maka ABCD bukan sebuah segi empat selari. So, perhatikan, ayat depan ini sebenarnya adalah ayat Q. Dan penafian telah dibuat. Ayat belakang ini sebenarnya adalah ayat P. Penafian juga dibuat. Sebelum kita mula dengan soalan 2, mari kita lihat jadual ini. Yang atas ini adalah seperti konsep tadi ya. Ini adalah Pak Ali sakit. Ini benar atau tidak. Perhatikan nilai kebenaran untuk ayat P, Q di depan ini kena dihafal ikut susunan dia. Yang pertama adalah dua-dua benar, kedua benar dengan palsu, yang ketiga palsu benar, yang terakhir palsu-palsu kedua-duanya. Kemudian macam mana nak hafalkan bahagian yang warna kuning dengan merah jambu ini? Dia ada satu bentuk di sini, di mana tempat ini sebenarnya seperti satu huruf V. So, tempat huruf V ini semuanya adalah yang palsu. Tempat yang selainnya adalah benar semua. Soalan 2. Tentukan nilai kebenaran implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif bagi setiap pernyataan berikut. Soalan A. Jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibagi tepat dengan 2. Di sini, yang depan ini adalah ayat P. Yang belakang ini adalah ayat Q. So, cara untuk tulis akas, songsangan dengan kontrapositif ini boleh rujuk jadual ini tadi. Di mana implikasi ini ditulis dengan merujuk pernyataan ini. Lepas itu, untuk akas ini, kita rujuk bahagian akas ini. Untuk tulis pernyataan untuk songsangan, kita rujuk lajur songsangan ini. Dan akhir sekali, untuk kontrapositif, kita rujuk bahagian lajur kontrapositif seperti yang telah diterangkan dalam soalan 1 tadi. Sekarang ini, soalan minta kita tentukan nilai kebenaran sahaja. So, kita rujuk implikasi ini dahulu. Lihat ayat depan dia. 2 ialah faktor bagi 10. Ini adalah sesuatu yang benar. Lepas itu, ayat belakang. 10 boleh dibagi tepat dengan 2. Ini juga adalah sesuatu yang benar. Untuk itu, kita rujuk bahagian pernyataan ini untuk implikasi dia dalam jadual. Kalau dua-duanya adalah benar di sini, maka implikasi dia juga adalah benar. Kemudian, kita lihat jadual terus untuk jawapan yang berikutnya. Untuk akas dia akan menjadi benar juga. Untuk songsangan pun adalah benar. Begitu juga dengan kontrapositif. Nilai kebenaran dia adalah benar. Soalan B. Jika 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar, maka 4 bukan punca bagi X tambah 4 darab X tolak 4 sama dengan sifar. Ayat depan ini ialah ayat P. Ayat belakang ini ialah ayat Q. Perhatikan ayat P ini adalah sesuatu yang benar. Ayat Q di belakang ini adalah sesuatu yang palsu. Bila kita rujuk jadual, apabila P adalah benar, Q adalah palsu, kita rujuk jawapan untuk baris kedua ini. Untuk tulis implikasi, kita rujuk bahagian pernyataan ini. Bentuknya adalah jika P maka Q. Oleh itu, jawapan dia adalah seperti di ruangan jawapan ini. Lihat nilai kebenarannya. Ia akan menjadi sesuatu yang palsu. So, jawapan dia adalah palsu.
Untuk akas, cara nak tulis akas adalah bentuk ini. Jika Q maka P. Itu sebab jawapan di bawah adalah seperti ini. Rujuk balik jadual, nilai kebenaran akas ini akan menjadi sesuatu yang benar. Jawapannya adalah benar. Ayat untuk songsangan adalah dalam bentuk jika bukan P maka bukan Q. Kita buat penafian. Oleh itu, jawapan adalah seperti dalam ruangan ini. Nilai kebenarannya akan menjadi benar. Untuk kontrapositif, ayatnya akan menjadi jika bukan Q maka bukan P. Itu sebab jawapan adalah seperti ini. Dan nilai kebenarannya akan menjadi palsu. Soalan C. Jika segi empat tepat mempunyai 4 paksi simetri, maka segi empat tepat mempunyai 4 sisi. Jadi, yang depan ini adalah ayat P. Yang belakang ini adalah ayat Q. Perhatikan ayat P ini adalah sesuatu yang palsu. Ayat Q pula adalah sesuatu yang benar. Apabila ayat P adalah palsu dalam jadual, Q adalah benar, kita kena rujuk jawapan pada baris yang ketiga ini. Cara nak tulis implikasi adalah seperti yang telah diterangkan tadi. Jika P maka Q. Ini jawapannya. Okey. Nilai kebenarannya adalah benar. Untuk tulis akas, ini bentuk dia. Jika Q maka P. So inilah ayatnya. Nilai kebenarannya akan menjadi palsu. Ayat untuk songsangan adalah dalam bentuk jika bukan P maka bukan Q. Seperti dalam jawapan ini. Untuk yang ini, dalam jadual, ia akan menjadi sesuatu yang palsu. Kontrapositif dalam bentuk jika bukan Q maka bukan P. Seperti dalam jawapan ini. Nilai kebenarannya akan menjadi benar. Soalan D. Jika 55 tambah 55 sama dengan 4 darab 5, maka 666 tambah 666 sama dengan 6 darab 6. Ini adalah ayat P. Yang belakang ini adalah ayat Q. Perhatikan, ayat P ini adalah sesuatu yang palsu. Ayat Q juga adalah sesuatu yang palsu. Oleh itu, rujuk jadual, bila P itu adalah palsu, Q juga adalah palsu, kita boleh rujuk nilai kebenaran untuk baris yang keempat ini. Cara untuk menulis implikasi adalah sama seperti dalam bahagian lajur penyataan ini. Jika P maka Q. So inilah bentuk ayat dia. Nilai kebenarannya akan menjadi benar. Untuk akas, kita rujuk lajur ini. Bentuknya adalah jika Q maka P. Memberikan jawapan ini. Di mana nilai kebenarannya adalah benar. Songsangan, bentuknya ialah jika bukan P maka bukan Q. Itu sebab ini jawapannya. Nilai kebenaran songsangan ini akan menjadi benar. Kemudian kontrapositif adalah dalam bentuk jika bukan Q maka bukan P. Inilah ayatnya. Nilai kebenaran kontrapositif ini juga akan menjadi benar. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.